السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada petang ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar tentang nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung, yaitu Al-Asmaul Husna. Dan insya-Allah taala pada kesempatan kali ini kita akan sambung nama-nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu nama yang ke-60 versi buku ini. Boleh buka muka surat yang ke-12. Betul ya? Naam. Muka surat 12, iaitu satu nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung, yang begitu indah, yang begitu mempesona dan begitu memberikan pencerahan dan keyakinan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memakbulkan, menjawab permintaan dan permohonan kita, yaitu namanya yang agung Al-Mujib. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Al-Mujib ni memberi maksud ataupun artinya ialah yang maha menjawab, maha memperkenankan, ya, maha memperkenankan doa. Al-Mujib. Pernah tak ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah tak kita langsung menyebut Al-Mujib? Ya Mujib. Pernah tak? Hah? Cakap tak pernah je. Senang nak jawab kan? Tak pernah Ustaz. Tak perlu kita fikir-fikir, memang tak pernah. Tak pernah sebut nama ni. Padahal nama ni dia sesungguhnya memberi maksud kepada kita, dialah yang memperkenankan doa. Dia yang menjawab. Kenapa justru ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tak pernah sebut nama ni? Oh Ustaz, saya sudah sebut Ya Rahman Ya Rahim. Saya sudah sebut Ya Razzaq, Ya Fattahu, Ya Alim. Ya, ana tahu, tapi kenapa tak pernah sebut ni? Bukankah ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta supaya permohonan kita, permintaan kita itu dimakbulkan, kan? Tapi kenapa Al-Mujib ni kita tak pernah sebut? Ya, itulah sebab kita kurang tahu tentang nama ni. Mungkin kan kita pernah dengar satu kali je Al-Mujib ni. Lepas dengar tu tak dengar lagi.
Ataupun dia terus tak tahu Al-Mujib ni adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan kaji pada kesempatan kali ini insya-Allah taala. Baik, Al-Mujib. Okey, kita bahas dulu, kita kaji dulu dari segi erti bahasa. Kata Al-Mujib merupakan isim fa'il. Ini isim fa'il ni bukan sighat mubalaghah ya. Biasanya kita pelajari adalah sighat mubalaghah. Tapi untuk yang satu nama ni bentuk dia adalah isim fa'il. Daripada perkataan ajaba yujibu fahuwa mujib. Yang bermaksud menjawab ataupun memperkenankan. Itu ajaba yujibu fahuwa mujib. Mujibun ismu fa'ilin. Allah menjawab doa hambanya apabila dia berdoa kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat yang 186, di sini ada nama Allah Subhanahu wa taala iaitu Qaribun. Apa makna Qaribun? Yang dekat kan? Kita dah belajar nama ini pada minggu lepas. Qaribun yang dekat. Kita sebut tak Qaribun dalam doa kita? Selepas kita belajar minggu lepas ni, lepas tu kemalamannya ataupun keesokan harinya, pernah tak kita sebut perkataan qarib ni? Sebab qarib ini dia menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amat dekat dengan kita kan. Qaribun. Kita pun tak seru nama ini. Itu dia. Qaribun. Okey, yang bermaksud dekat sini, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku Allah, fa inni, aku ni, qaribun, sentiasa dekat, hampir kepada mereka. Sentiasa dekat dengan manusia, dekat dengan makhluk. Oleh kerana itu, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan permohonan dakwah. Ujibu, aku perkenankan, aku jawab, aku terima, aku makbulkan. Ni makna ujib. Da'watad da'i, permohonan, dakwah, seruan. Permohonan orang yang berdoa. Ad-da'i ini adalah orang yang berdoa. Ad-da'i adalah orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia terus berdoa kepadaku. Apabila dia terus meminta kepadaku. Ini sebetulnya dia ada ya. Ada ya mutakallim, ada ya mutakallim. Iaitu iya yang menunjukkan kepada yang berbicara. Cuma iya di sini dibuang, dihilangkan. Asal dia idza da'ani. Ni tu iya tu bermakna aku. Apabila dia berdoa meminta kepada aku. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita dah jelas, clear, yakin, tahu bahwasanya setiap permohonan hamba itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebetulnya definisi ataupun maksud dan hakikat nama Al-Mujib, iaitu ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau nak jawab ringkas, kalau kita ditanya mujib itu apa maksudnya? Boleh kita terus jawab, mujib itu ialah ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ditanya apa maksudnya, macam mana? Jelaskanlah. Jelaskan. Iaitu aku memperkenankan menjawab permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Kalau dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, masih lagi melalui ataupun menggunakan perantara yang lain, ya, melalui tawassul yang tidak disyariatkan, ataupun dia berdoa
ya, meminta pertolongan kepada orang mati untuk menyampaikan doanya kepada Allah, ini tidak diterima. Kerana perkara ini ataupun cara ini tidak pernah ditunjuk ajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cerita dalam Al-Quran, tak ada cerita dalam hadis, tak ada cerita oleh sahabat bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah, beliau berdoa bertawassul dengan Nabi Adam. Ada tak ceritanya? Pada dengar tak? Baginda Nabi bertawassul dengan Nabi Adam? Tak pernah kan? Bertawassul dengan Nabi Hud yang ada di Yaman, yang sekarang lagi ramai Habib-habib ni, kawan-kawan kita, ikhwan kita yang berziarah ke sana, memenuhi makam-makam kuburan di sana, duduk di atas kuburan, duduk di tepi-tepi kuburan, meminta tolong kepada si mayat dalam kubur tu untuk menyampaikan doanya kepada Allah. Padahal Allah di sini sebut idza da'ani, jika engkau terus memohon kepada aku. Mengapa berdoa meminta mengapa kita berdoa melalui orang lain? Melalui orang-orang yang sudah meninggal, dan ini tidak dianjurkan. Melainkan kita meminta pertolongan kepada orang yang hidup untuk mendoakan kita, tak ada masalah. Kita pergi ke guru kita, pergi ke ustaz kita, pergi kepada habib, pergi kepada kiai, minta tolong didoakan supaya masalahnya diberikan jalan keluar. Itu tak ada masalah. Sebagaimana kita juga sebagaimana para sahabat meminta didoakan oleh baginda Nabi, tak ada masalah. Ya, sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala ni, sebab kenapa kita terus meminta kepada Allah? Sebab Allah Al-Mujib. Allah Taala Al-Mujib, mendengarkan, Sami' mendengarkan, Basir melihat, Qaribun lagi dekat, Mujibun memperkenalkan doa. Bahkan dalam ayat yang lain, tengok ni, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Siapa yang hafal ya? Dalam ayat yang lain dia disebutkan, Innahu qaribun mujibun. Ada tak dalam ni? Ada yang hafal tak? Ana lupa surah apa? Innahu qaribun mujib. Okey, jap. Kita tengok dulu ya dalam Al-Quran. Ada yang tahu tak? Ayat ni surah apa? Qaribun mujibun. Mujibun. Ya, betul. Okey, coba surah Hud ayat yang ke-61. Ni penting ni. Surah Hud ayat yang ke-61. Okey. Apa bunyi dia? Inna Rabbi qaribun mujib. Okey. Inna Rabbi qaribun mujibun. Tayyib. Surah Hud ayat yang berapa tadi? 61 ya? Yes, surah Hud ayat yang ke-61. Tengok dekat sini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Rabbi qaribun mujib. Tentunya ini adalah ini perkataan siapa? Wa ila samud akhuhum salihah qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Ini perkataan Nabi Saleh. Yes, perkataan Nabi Saleh. Jadi kata Nabi Saleh alaihi salam, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku. Rabbi apa di sini? Rabbi yang cipta aku, yang urus aku, yang memberi rizki aku, yang sehatkan aku, yang memberi makanan kepada aku, yang mengurus setiap perkara aku, yang memberi jalan keluar kepada masalahku. Qaribun, amat dekat, sangat-sangat dekat. Qaribun, sangat dekat.
mujibun yang memperkenankan doa. Tengok dekat sini, dua nama qaribun mujibun disebutkan secara bersandingan, secara bersamaan antara qaribun dengan mujibun. Apa relation dia? Apa hubungan? Apa kaitan dia antara qaribun dengan mujibun ni? Kalau dah Allah Subhanahu wa taala ni dekat dengan kita, maka Allah Subhanahu wa taala senang untuk menjawab, memperkenankan, memakbulkan doa kita. Okay, sekarang soalan dia, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, atau manusia dengan manusia, mana yang lagi dekat? Manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang lagi dekat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah aqrabu ilaihi, dekat dengan dia manusia tu, min hablil warid, daripada urat nadi. Urat nadi ada dekat leher ni kan? Lagi dekat, menampal dengan daging, dengan leher kita. Allah Subhanahu wa taala ilmunya, pengetahuannya lagi dekat daripada itu. Oleh kerana itu, karena Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan doa kita. So, kenapa kita jauh-jauh pergi ke kuburan, pergi ke Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri? Saya tahu semua ni, saya pernah pergi semua ni dulu. Pernah tawassul juga dulu dah sebelum mengenal sunnah. Duduk di hadapan kuburan, pernah pergi semua ni. Kenapa kita perlu pergi ke kuburan-kuburan ni ataupun tempat-tempat yang dianggap keramat untuk memohon doa? Tak perlu. Sebab kenapa? Qaribun mujib. Rabbi qaribun mujib. Dekat dengan kita. Tak ada yang lebih dekat daripada kita, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat. Macam kita lah. Kita ada kawan kan? Kawan karib. Setiap waktu ke mana-mana. Jalan, berdua, musyawarah, apa semua, saling tolong menolong. Kawan karib, dekat dengan kita, macam saudara. Kalau kita ada keperluan, mesti keperluan kita akan dilayan kan? Sebab kita dekat, hubungan dekat. Macam seseorang juga ada hubungan dengan pihak-pihak penguasa. Dengan datuk ke, datin, YB ke, apa semua, dan kerajaan yang berbahagia. Kalau dia ada hubungan dekat, setiap dia ada keperluan, mesti dia akan ditolong, mesti dia akan dilayan. Itulah perumpamaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih jauh daripada itu. Sebab Allah qaribun mujib. Oleh kerana itu, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Sebagaimana yang sering diulang-ulang dalam kelas, aqrabu ma yakunu bihil 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fajtahid faaksiru fihi du'a. Sedekat-dekatnya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sujud. Oleh kerana itu kata baginda Nabi, banyakkanlah berdoa di dalam sujud itu. Bahkan dalam hadis yang lain riwayat Muslim, sebab doa di waktu sujud itu dijamin, faqaminun ayyustajab, dijamin diterima. Tak ada yang tertolak doa dalam sujud, semua mesti akan diterima. Tetapi ingat, diterimanya doa kita mesti kembalikan kepada hadis yang lain. Diterimanya doa itu ada berapa? Ada berapa tingkatan? Ada berapa ni? Ada 3 kan? Ada yang langsung diterima di dunia. Ada yang diterima dengan cara dia diselamatkan daripada musibah. Ada doa yang diterima dengan cara diterimanya tu diganti dengan pahala yang akan dibagi nanti di yaumil qiyamah. Mesti diterima. Jadi kalau ada orang berdoa, ya Allah, kenapa ni aku dah 3 bulan, 10 bulan dah. Bahkan aku bertahun-tahun ni, aku meminta kepada engkau, berdoa kepada engkau. Bahkan aku sebut Asma'ul Husna. Bahkan aku sebelum berdoa, aku puji engkau dulu, baca salat kepada Nabi. Tapi kenapa sampai sekarang? Dah 12 tahun lah. Aku memohon zuriat, tapi belum lagi dia bagi zuriat. Adakah engkau tidak mengamabulkan doaku? Bukan tidak memakbulkan doa.
Mungkin sahaja karena Allah Subhanahu wa taala ingin membagikan doa yang dia minta nanti di yaumil qiyamah. Kalau doanya nanti tiba-tiba dibagi di yaumil qiyamah, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ketika di yaumil qiyamah kita tengah memerlukan pahala sebanyak-banyaknya untuk selamatkan kita daripada api neraka. Siapa yang tidak memerlukan pahala di waktu itu? Semuanya memerlukan untuk menyelamatkan diri daripada siksa azab di yaumil qiyamah. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tengok lagi pada buku kita. Okey. Tengok, dekat sini dia disebutkan. Kata ijabatun, istijabah maknanya sama. Antara ijabah dengan istijabah sama. Seperti ungkapan ajaballahu du'aaka wastajaba minhu. Allah menjawab dan memperkenankan doamu. Jadi kan ada sering kita mendengar perkataan doa yang diistijabah. Jadi maksudnya diistijabah itu maksudnya diterima, diperkenankan. Okey, baik, kita sambung ya. Maksud dan hakikat nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama yang satu ini disebutkan dalam Al-Quran sekali sahaja. Satu kali je, tak banyak. Allahu Akbar. Ternyata ada dekat sini. Kenapa saya tak baca tadi? Cari Al-Quran. Ada di sini surah Hud 61. Semua kita tak baca ni ya. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billahi lanil. Ini lemahnya kita. Padahal ayat sudah ada di hadapan mata, tetapi kita cari yang lain pula. Aduh, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Okey, taib. Okey, mungkin ada yang nak baca. Dipersilakan. Siapa yang nak baca ayat ni? Ada yang nak baca tak? Oh, senyap je semua ni. Masya Allah. Tabarakar Rahman. Allahu Akbar. Kalau contoh kata ada seorang raja lah. Dia mengumpulkan rakyat semua dan raja berkata, siapa yang mau duit 10,000 ringgit, mesti semuanya akan angkat tangan. Saya raja, kan? Tapi apabila ada seseorang ustaz minta kepada jemaah, siapa yang nak baca ayat? Senyap semua. Tapi tak ada masalah lah. Okey. Ini sekedar gurauan saja. Okey, tayyib. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib." Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu, mintalah ampun kepada Allah daripada perbuatan syirik. Sesiapa yang pernah berbuat syirik, mintalah ampun kepada Allah. Banyaklah istighfar kepada Allah. Summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya. Kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Kalau kita dah beristighfar, dah bertaubat kepada Allah, inna rabbi qaribun mujib. Mesti Allah akan memperkenankan taubat kita, istighfar kita diterima. Itu dia. Okay, Al-Khattabi berkata, Al-Mujib ialah dia yang memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa, dan menolong orang yang ditimpa kesedihan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Okay. Bismillah. Allah. Okay, kejap ya. Allahu Akbar. Bismillah. Tayyib. Waqala, dan dia berkata,
Rabbukum. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berkata. Ayat ni macam tak lengkap terjemahan ni lah. Ni kurang lengkap ni. Tambahkan ya. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berkata. Ni ada yang tertinggal ni, ada yang tercicir ni. Wa qala rabbukum ni, dan Tuhanmu berkata, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kamu, mintalah kamu. Ud'uni maknanya berdoa, minta. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa tu hukumnya wajib. Ud'uni, mintalah kamu, berdoalah kepadaku. Okey, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap malam berapa kali? 5 kali. Itu doa wajib ya. Apa yang 5 kali tu? Solat ya. Okey, solat. Selain solat, apa lagi ibadah yang mengandung doa? Tidur. Astagfirullahaladzim. Ada tidur yang ada tidur ibadah ke? Sebelum tidur. Sebelum tidur baca doa. Alhamdulillah. Lepas tu apa lagi? Sebelum baca Quran. Baca bismillah ya. Okey, doa. Selain daripada tu? Bangun tidur. Tayyib, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apa lagi? Masa makan. Bismillah, yes, sebelum ataupun selepas makan. Apa lagi? Oh, Masya Allah, banyak kita berdoa. Tapi dekat sini ud'uni yang dimaksud ni, ini meminta kebaikan berkaitan dunia dan akhirat. Mintalah apa yang kamu kehendaki berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Minta kepadaku. Ni dekat sini ni, selepas ni tidak ada ya. Ini disebut sebagai dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung, tercantum. Ini apa maksudnya? Kalau kita kaji secara mendalam, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya terus berdoa, minta kepada Allah. Tak perlu kita berdoa melalui proposal. Tak perlu kita berdoa melalui orang lain. Apatah lagi yang sudah mati. Kalau orang yang hidup tak ada masalah lah. Yang dimaksud di sini melalui orang lain ialah melalui orang yang sudah mati menjadi mayat. Macam mana mayat dia boleh berdoa? Itu masalahnya. Kalau tawassul itu dibenarkan, kalau tawassul dengan orang mati, orang yang sudah ada dalam kubur itu dibenarkan, dihalalkan, macam mana dia boleh berdoa? Padahal dia tidak boleh beramal lagi. Amalan dia dah putus lah. Kan sudah disabdakan oleh baginda Nabi, idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam ni, manusia dia mati ni, inqata amaluhu, semua amalnya terputus. Tak boleh dia beramal lagi, tak boleh. Ya, semua amalan terputus. Yang sudah dikerjakan ni terputus. Lepas tu pun dia tak boleh mengerjakan amalan lagi. Macam mana dia boleh menghantarkan doa orang yang hidup kepada Allah? Itu ya yang tak masuk akal. Justru yang mati itulah yang memerlukan doa kita. Kenapa justru kita minta tolong kepada dia untuk menyampaikan doa kita kepada Allah? Ini macam bukan kurang waras sebetulnya. Cuma macam mana kita nak sebut ya? Allahu Akbar. Kalau anda cakap kurang waras, nanti anda takut disebut menghina. Tak. Macam mana ya? Kurang menggunakan akal fikiran yang ada. Itu dia. Itu yang lagi dalam kuburan itu kita tak tahu nasib mereka macam mana. Oh, dia adalah wali ustaz, orang soleh, pasti dia akan masuk surga. Oh, kamu ini melebihi daripada Allah, melebihi daripada Tuhan. Tak ada satu orang pun yang mengetahui bahawa si fulan selepas mati terus masuk surga. Tak tahu. Dia kan orang soleh, memang secara zahir orang soleh, tapi keadaan dia dalam kubur belum tentu baik. Takut dia mati dalam keadaan murtad ke dan sebagainya. Oh, dia ni adalah orang wali ustaz, boleh terbang. Oh, wali boleh terbang lah. Itu bukan ukuran. Sekalipun kata Ibn Taymiyah, kata ulama, jikalau kamu melihat seseorang terbang, boleh berjalan terbang, jangan kamu ikuti dia kecuali engkau mengetahui bahwasanya dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sebab orang-orang kita, orang Nusantara ni, dia mudah terperdaya.
Kalau dia tengok seorang tokoh, dia macam melakukan sesuatu keanehan di luar akal, boleh terbang, lepas tu boleh jalan di atas air. Ada tak di sini yang boleh jalan di atas air? Allahu Akbar. Boleh jalan di atas kereta, boleh, tak ada masalah. Banyak keanehan. Itu yang dijadikan sebagai tolak ukur bahawa dia adalah orang wali. Padahal wali ni, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang menjalankan agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan orang yang paling wali di dunia ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi terbang tak? Tak terbang. Baginda Nabi jalan di atas air tak? Tak. Tak ada. Sama dengan kita, sakit, makan, minum, sama dengan kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang tu, kesolehan seseorang, kewalian seseorang berdasarkan takwa dan amalan dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling agung di antara kamu ialah yang paling bertakwa. Mana dia yang paling menjalankan Al-Quran dan Sunnah? Mana dia yang paling takut kepada Allah? Itulah dia wali. Lepas Rasulullah, siapa yang paling wali lagi? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi kalau kita pada zaman ini ada orang yang buat macam ni, macam itu, boleh macam ni, boleh macam tu, boleh mendatangkan pokok, boleh terbang ke atas bangunan, ataupun boleh menghilang dalam sekejap mata, jangan percaya. Itu tahayul, bohong, dusta. Ada lagi yang dikatakan ada seseorang dia mempunyai ilmu kebal. Tahu tak ilmu kebal? Apabila dia disayat dengan pisau, dia tak kena, tak luka. Iyalah tak luka, dia cuma sikit je yang disayat macam ni, sikit. Cuba sikit yang kuat macam ni, baru dia berdarah. La haula wala quwwata illa billah. Itu cerita dongeng belaka lah. Kembali kepada ayat kita ni, muka surat 13 ni. Jadi Allah di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, astajib lakum. Doa minta kamu kepadaku. Astajib lakum, aku akan perkenankan, aku akan memakbulkan. Jadi setiap doa insan itu mesti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dekat sini, Al-Mujib ialah dia yang memperkenankan semua permohonan kekasihnya, mendengar permintaan mereka, lalu memakbulkannya. Permohonan kita ni didengar. Setiap malam, setiap dalam sujud, apa yang kita baca, apa yang kita minta, Allah dengar. Allah dengar. Lepas Allah dengar, Allah makbulkan. Lepas tu Allah menerima permohonan maaf. Kalau kita meminta keampunan kepada Allah, membaca istighfar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, setiap kita baca tu Allah ampunkan dosanya. Makanya baginda Nabi SAW ni memberikan kudwah, contoh kepada kita. Setiap hari sekurang-kurangnya baca istighfar 70 ataupun 100 kali. Dan menerima taubat mereka seperti mana Allah. Dan menerima taubat mereka. Seperti mana Allah memperkenankan doa orang-orang yang beriman, dia juga memperkenankan doa orang yang menderhakainya. Bahkan orang yang derhaka sekalipun, orang kafir sekalipun, apabila dia berdoa kepada Allah, doanya diterima. Ini di dunia. Doanya diterima. Yes. Dia menjawab doa. Apa buktinya? Ada tahu buktinya tak? Ada dalam Al-Quran. Ketika orang-orang musyrik dahulu, apabila mereka ada di tengah laut dan diombang-ambing oleh ombak yang kuat, maka mereka ketika itu merasa ketakutan. Takut perahu mereka tenggelam. Dan mereka ni adalah orang-orang musyrik, tengah membawa berhala. Di dalam kapal tu, di dalam perahu tu ada berhala-berhala yang mereka bawa. Cuma kerana ketika itu mereka takut, mereka risau, takut ditenggelamkan oleh ombak tu, Tuhan mereka terus dibuang ke lautan. Berhala dibuang ke lautan,
Iya betul. Dibuang ke lautan. Lepas tu dia berdoa kepada Allah supaya dia diselamatkan. Akhirnya mereka ni diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ditenggelamkan. Tetapi ketika dia mau sampai ke tepi tu, ke pasir tu, ke tepi pantai tu, dia buat syirik lagi. Ada dalam Al-Quran. Kalau tak silap dalam surah Ankabut ke apa, anda lupa ayat dia. Ini dia buktinya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa. Kalau orang musyrik doanya diterima, diperkenankan, apatah lagi doa kita. Itu dia. Makanya kita jangan sekali-kali mengatakan, Allah ni tak jawab doa saya lah. Jangan. Itu sifat keputusasaan. Okey. Okey, tengok dekat sini. Buktinya, dia memakbulkan doa iblis ketika dia memohon untuk diberi penangguhan hingga hari yang ditentukan. Iblis pun ketika berdoa meminta kepada Allah, doa dia dimakbulkan juga. Allah mengisahkan permohonan iblis dalam firman-Nya, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis berdoa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, jika demikian berilah tempoh kepada aku hingga ke hari mereka dibangkitkan, yaitu hari kiamat. Allah berfirman, dengan permohonanmu itu maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh hingga ke hari masa yang termaklum. Itu dia. Abdurrahman As-Sa'di berkata, ada dua jenis ijabah. Ni perhatikan ya. Ada dua jenis ijabah. Ijabah itu maksudnya diperkenankannya permohonan. Dua jenis. Yang pertama, ijabah ammah. Ijabah ammah yaitu diperkenankan setiap doa. Sama ada yang berbentuk ibadah maupun masalah, yaitu permintaan. Jadi ini yang dimaksud dengan ijabah ammah. Diperkenankannya setiap doa, sama ada yang berbentuk ibadah maupun masalah. Itu permintaan. Yang kedua, ijabah khassah. Yaitu ijabah khusus. Kalau tadi itu ijabah umum, am. Sekarang ijabah khas. Yaitu diperkenankannya doa dalam keadaan-keadaan tertentu. Seperti ketika seseorang dalam penderitaan, kesulitan, kesusahan, dan sangat memerlukan sesuatu. Dalam keadaan seperti ini, sesungguhnya Allah pasti akan memperkenankan permohonannya. Ini yang disebut dengan apa? His apa? Is apa? Kan doa itu ada banyak macamnya. Ada isti'adah, ada isti'anah, ada ada istighasah. Istighasah ini memohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting, dalam keadaan dia tengah kesulitan. Kalau dia berdoa ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan permohonan dia. Tengok ni. Allah Ta'ala berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'." Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita apabila ia berdoa kepadanya dan menghapuskan kesusahan. Okey, kita sambung. Dialah Tuhan yang mencintai hamba-hambanya yang memohon kepadanya dalam urusan agama dan dunia. Ada yang merintih dan memohon pertolongan kepadanya ketika berada di lautan. Macam tadi disebutkan kan. Ada di daratan. Bahkan ada dalam pesawat. Bahkan kalau kita tengok dalam YouTube, Facebook kan. Ada satu pesawat yang dia tengah tengah dalam keadaan emergency kan, bergerak dan sebagainya. Lepas tu ada seorang non muslim, dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia adalah orang kafir. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pesawat. Dan memanglah kalau kita naik pesawat ni, naik kapal terbang ni, kalau dah ada macam goncangan kapal tu menghantam awan, dia ada bunyi-bunyi getaran tu kan. Kita dah terkejut, ya Allah. Semua dibaca. Syahadat dibaca, istighfar dibaca. Semua Allahu Akbar. Semua doa dibaca. Ya Allah. Itulah kita. Baru kita ni kalau nak menghadapi kematian, semua dibaca. Tak ada yang tercicir.
Kalau macam dia dah nampak musibah depan mata tu, baru dia memaksimumkan doa kepada Allah. Macam tadi tu. Dah dah tergoncang-goncang semua dibaca. Doa pergi tandas pun dia baca. Allahumma inni a'udzubika min ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Di hospital ketika seseorang ni sedang mengalami ataupun menjalankan perubatan kan, dia banyak berdoa kepada mereka yang menziarahi. Dia meminta pertolongan, tolong doakan. Di penjara apatah lagi. Aduh, naudzubillahi min dzalik. Dan di dalam pelbagai situasi lainnya, segala permohonan mereka didengari, diperkenankan olehnya sesuai dengan hikmah dan ketetapannya. Dialah yang maha mendengar setiap suara dalam pelbagai bahasa dan dialek dengan permintaan serta keperluan yang beraneka rupa. Dia tidak pernah murka terhadap hamba yang banyak meminta. Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah marah, tak pernah murka kepada yang meminta. Justru Allah itu sangat happy, sangat senang kalau kita banyak meminta. Semakin kita banyak berdoa kepada Allah, semakin Allah sayang, semakin Allah happy dengan kita. Berbeza dengan kita, manusia dengan manusia saling meminta. Kalau kita sentiasa diminta duit, hari ini minta, bukan minta, nak pinjam je. Hari ini nak pinjam 100. Okey lah, dia mungkin bagi. Lepas tu keesokan harinya pinjam 50. Mungkin dia bagilah. Lepas tu ketiga harinya nak pinjam lagi 100. Mungkin dia akan bagilah dengan rasa berat. Mungkin 4 hari ini pinjam lagi 50. Dia dah istilah dia ya. Dia ada macam dah tak nak bagilah. Dia dah berseru dah. Apalah ni orang selalu pinjam. Ini minjamnya bukan minta. Tengok pengemis di jalanan tu. Kalau ada seorang pengemis di jalanan, mungkin dalam hati kita tak berapa rasa seronoklah pandang mereka. Kenapa orang ni dia masih sihat? Kenapa dia selalu minta? Ataupun ada seorang anak minta kepada ibunya. Setiap hari minta duit. Kenapa kau minta duit? Selalu minta duit. Kerjalah. Dia pasti akan marah. Tapi kalau kita minta kepada Allah, minta apapun sahaja yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, Allah tak marah. Justru Allah happy. Kan ada dalam hadis dia. Lupa hadis dia lah. Tak apa, kita sambung. Bahkan setiap permohonan yang dikabulkan itu tidak sedikit pun mengurangkan kekuasaan ataupun kekayaan yang dimilikinya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر." Wahai hambaku, seandainya seluruh manusia meliputi orang yang pertama hingga yang terakhir daripada kalangan manusia dan jin berdiri di sebuah bukit, lalu kamu meminta kepadaku, maka setiap orang yang meminta aku penuhi. Hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku kecuali bagaikan sebilah jarum yang dicelup di dalam lautan. Jadi apa-apa yang kita punya ni, baju, pakaian, kerusi, kereta, emas permata, perak, simpanan dalam bank, kereta yang sangat mewah, itu bagian yang sangat kecil apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, kemudian jarum itu diangkat lagi. Ini dia yang dibagi kepada kita ni. Masya Allah. Begitu kayanya Allah, begitu murahnya Allah. Baik, kesan beriman kepada nama Allah Al-Mujib. Yang pertama, Allah memperkenankan setiap doa hambanya sama ada yang beriman ataupun kafir, yang taat ataupun bermaksiat, dan yang baik maupun yang jahat. Yang kedua, apabila seseorang beriman menyedari bahawa Allah memperkenankan doa dan menjawab permohonan orang yang berada dalam kesulitan, maka dia akan menyerahkan seluruh harapannya kepada Allah dan tidak akan pernah berputus asa daripada rahmat dan kurniannya. Yang ketiga, menjadi kewajiban bagi orang beriman untuk menyahut terlebih dahulu seruan Tuhannya berkaitan apa yang diperintahkan dan dilarangnya. Tayyib. Contoh doa ni.
Sebetulnya tak ada dalam hadis, tak dijumpai dalam hadis mana-mana doa yang menyebutkan secara langsung nama Al-Mujib. Tak ada. Memang baginda Nabi SAW, kalau kita tengok dalam hadisnya, tak pernah menyebutkan Al-Mujib. Yang disebut yang kalau kita tengok dalam hadisnya lah. Cumanya ada doa yang mengandungi maksud ini. Ada doa yang semakna dengan nama ini. Apabila doa ini disebutkan, dibaca, maka permohonan akan dimakbulkan. Itu maksud dia. Dekat sini ini sering dibagi tahu ya. Ana baca aja. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin di sini sudah banyak tahu benda ni, tapi bagi sesiapa yang tidak tahu, belum tahu ni, apabila dia mau berdoa kepada Allah, kena baca doa ni. Baca doa ni. Bagi sesiapa yang belum tahu lagi, apabila dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dia ada masalah apa saja ke, dia nak rezeki, nak zuriat ke, nak supaya hajatnya dipenuhi, baca doa ni. Sebutkan. Sekurang-kurangnya dalam doanya dibaca doa ni. Sebelum tu dia sebut dulu puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu baca salawat, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lepas tu terus meminta kepada Allah, ya Allah, begitu lamanya aku ini berkeluarga, tetapi sampai sekarang pun saya belum lagi memperoleh zuriat keturunan. Ya Allah, begitu lamanya aku ini bekerja, tapi sampai sekarang pun aku belum memiliki rumah. Ya Allah, begitu lamanya aku ini menduda, begitu lamanya aku ini menjanda, sampai sekarang pun aku belum mendapatkan pasangan. Ya Allah, untuk itu ini cuma doa saja. Ana bagi contoh, ya Allah. Ana bagi contoh je. Ini contoh saja. Ya Allah, aku ingin mempunyai keluarga, ya Allah. Lepas tu baca doa ni. Engkau adalah mujib. Engkau adalah zat yang memperkenalkan doa. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah. La ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, penuhi, perkenankan, jawab doaku, ya Allah. Kabulkan doaku, ya Allah. Macam tu. Ini contohlah. Tayyib. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana nak kongsikan ni benda baik ni. Kena tahu ni. Mungkin sebagian daripada kita ni sudah banyak yang tahu tentang benda ni. Apa yang ana nak kongsikan iaitu tentang waktu-waktu ataupun tempat-tempat dimustajabkannya doa. Ada memang beberapa tempat, beberapa waktu di mana apabila berdoa di waktu-waktu tersebut, maka doa ni akan dimakbulkan. Akan dimakbulkan. Yang pertama, iaitu berdoa ketika malam Lailatul Qadar. Doa di malam Lailatul Qadar tidak ditolak, diijabah, diterima, diperkenankan. Sebagaimana ketika Aisyah meminta kepada baginda Nabi tentang doa apakah yang semestinya dibaca apabila menjumpai malam Al-Qadar, maka baginda berkata kepadanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan bukan hanya doa khusus ni je, semua doa-doa baca pada malam Al-Qadar. Tapi kalau kita nak tunggu malam Al-Qadar, masih lama lagi kan? Masih lama lagi. Oh, saya nak tunggu malam Al-Qadar dulu, Ustaz. Kalau macam tu, saya tak perlu doa dululah. Nak tunggu malam Al-Qadar. Tunggu kejap. Ada lagi doa-doa selain malam Al-Qadar ya. Tayyib. Di antaranya lagi ad-du'a fi jawfil lail, iaitu berdoa di apa jawfil lail? Pertengahan malam. Dan yang paling tepat, yang paling sesuai adalah sepertiga malam, yaitu pada waktu sahur. Itu yang sangat-sangat best. Lagi bagus, lagi baik.
Okey, sepertiga malam ni pukul berapa kira-kira? Hmm? Pukul 4. Sepertiga. Sepertiga malam. Bermula dari pukul berapa? Kalau kita sorry. Apa? Okey. Malam bermula daripada bila? Maghrib. Maghrib pukul berapa? 7.30 lah. Malam berakhir fajar ya. Terbit fajar. So, selepas maghrib sehingga fajar. Kalau kita bagi tiga, berarti sepertiga malam ni berapa? Perkiraan pukul 3 pukul. 2 ataupun 3. Itu permulaan sepertiga malam. 2 ataupun 3. Bangunlah di waktu itu untuk meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala tengah turun ke bumi. Memang ada hadisnya. Hadis dia sahih. Kan? Hadis dia sahih bahwasanya setiap sepertiga malam akhir Allah Subhanahu Wa Taala turun, ya, turun ke bumi, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Mayad'uni, sesiapa yang berdoa kepadaku sekarang ni sepertiga malam, fa'astajibulah, aku perkenankan doanya. Siapa yang meminta kepada aku, fa'u'tiyahu, aku bagi dia. Mayyastaghfirni fa'aghfir lahu, sesiapa yang meminta keampunan kepadaku, aku akan bagi dia ampunan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari 1145. Baik. Okay, yang ketiga. Yang ketiga, dimustajabkannya doa ialah fi duburis salawatil maktubati, iaitu di akhir solat fardu. Ini dimustajabkannya doa, yaitu di akhir solat fardu. Solat fardu yang 5. Okey. Baginda Nabi SAW bersabda, pernah ditanya, ayyud du'ai asma, kata sahabat. Wahai baginda Nabi, bilakah doa itu didengar? Maksudnya didengar ni diterima oleh Allah. Maka kata baginda, jawful lailil akhir, sepertiga malam akhir, wa duburus salawatil maktubati, iaitu di akhir solat fardu. Cuman di akhir solat fardu ni dia ada 2 tafsiran. Ada ulama yang sebut sebelum salam. Ini seperti mana yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim, sebelum salam. Tetapi ada ulama juga yang mengatakan, bahkan ramai yang mengatakan selepas solat fardu. Jadi tak ada masalah. Selepas solat fardu, angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah tegur orang yang berdoa selepas solat fardu. Tak boleh. Oh, kenapa kamu berdoa selepas solat fardu? Mana hadisnya? Tak boleh. Ini hadis dia. Duburis solat. Sebab solat yang paling afdal itu solat apa? Solat fardu kan? Ya. Jadi kalau kita berdoa selepas solat fardu itu lagi baik. Itu dia. Yang keempat. Baik. Yang keempat itu di antara adzan dan iqamah. Doa yang dimustajab, yang diperkenankan ialah di antara azan dan iqamah. Apa dalil dia? Iaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu du'a bainal adhan wal iqamah. La yuraddu du'a, doa itu tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Jadi selepas azan kita baca doa biasa dulu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah. Lepas tu baca selawat kepada baginda, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, sampai habis. Lepas tu berhenti sejenak dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak doa apapun saja. Ya Allah, aku nak minta kesembuhan untuk ibu bapaku, ya Allah. Ya Allah, aku minta supaya Engkau beri aku solusi jalan keluar daripada masalahku. Doa di waktu itu. Baca. Okey, tayyib. Tadi yang keberapa? Yang keempat ya? Okey. Yang kelima tadi? So sekarang yang kelima. Tayyib. Yang kelima. Baik.
Yang kelima, inda nuzulil ghais, ketika turunnya hujan. Yes, ketika turunnya hujan. Turun hujan tu terus dia berdoa. Ya. Turun hujan tu terus dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dia diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sintani ma turaddani, ad-du'a'u 'inda an-nida'i wa tahta al-matar." Dua doa yang tidak ditolak, iaitu berdoa ketika azan dan ketika turun hujan. Jadi turun hujan tu doa dulu. Jangan terus ambil selimut terus tidur. Sebab kalau hujan ni dia datangkan hawa sejuk kan. Biasanya kalau dah turun hujan ni, kalau dia tak nak makan gorengan, dia nak tidur ataupun itu yang berlaku kan. Baca doa dulu. Nak doa baca doa lah. Okey, tayyib. Okey. Lepas tu tadi yang berapa? Yang kelima. Sekarang yang keenam. Yang keenam iaitu di waktu malam. Tapi ini tak secara spesifik. Yang penting di waktu malam. Waktu malam. Maghrib ke, isyak ke, ataupun macam tadi sepertiga malam. Sebab dia memang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-757. Kata baginda Nabi, "Inna fil laili sa'atan la yuwafiquha muslimun." Sesungguhnya pada satu malam tu ada satu masa tidaklah seorang muslim berdoa di dalam masa tersebut dia minta kebaikan berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, illa a'tahu iyyahu, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia minta. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu terjadi pada setiap malam. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim, sahih, tak perlu diperselisihkan kesahihannya lagi. Baik. Tadi yang ke-6 ya. So sekarang yang ke-7. Yang ke-7, waktu doa mustajabah ialah yaumul jumu'ah. Itu hari Jumat. Yes, hari Jumat. Bagi petang siang ke? Tengok, anak dijelaskan dulu kat sini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari Muslim. Imam Bukhari hadis yang ke-935, Imam Muslim hadis yang ke-852. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah." Fihi sa'atun, pada hari Jumat itu ada satu masa. Ada satu waktu. Tidaklah seorang muslim itu berdoa di masa tersebut. Di masa tersebut. Tapi masa ini rahasia. Rahasia. Ini disembunyikan. Yang penting hari Jumat. Tak kisah dia pagi ke, petang, siang ke. Tak ada penjelasan secara khusus. Yang penting pada hari Jumat. Jadi maksudnya sesiapa doanya bersesuaian, bertepatan dengan satu masa yang ada hari Jumat tu, kata baginda Nabi, dia minta sesuatu, melainkan Allah akan bagi dia, akan perkenankan doa dia. Cuma di sini ada banyak tafsiran lah. Ada yang mengatakan ketika imam duduk di atas mimbar sehingga solat. Ada ulama yang mentafsirkan macam ni. Yang dimaksud satu masa dalam Jumat tu ketika seorang khatib ataupun imam duduk di atas mimbar sehingga selesai solat Jumat. Ada juga ulama yang mengatakan selepas solat asar. Selepas solat asar. Ada yang mengatakan sebelum terbenamnya matahari. Dan kalau kita tengok pandangan Imam Asy-Syaukani, beliau kata kaul yang paling kuat, pandangan ulama yang paling kuat, bahawa yang dimaksud satu masa ataupun waktu pada hari Jumat itu ialah selepas
asar sehingga terbenamnya matahari. Ni kena ni. Kalau hari Jumaat kena kena perhatikan ni, selepas solat asar tu sehingga terbenamnya matahari, sehingga waktu maghrib lah. Banyakkan doa. Doa apa saja, kita nak minta apa? Nak minta terutama doa yang berkaitan dengan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Minta syurga, dijauhkan daripada neraka. Ya, itu yang paling penting bagi kita. Sebab itu adalah tujuan kita. Semua kita dah ada lah. Dunia kita dah ada semua, kereta ada, anak, zuriat semua, suami ada, isteri ada semua, simpanan ada, emas ada, perak ada. Kan? Apa yang nak minta? Minta syurga. Minta syurga. Semua dah kaya-kaya semua. Yang kaya lah, yang ada harta lah. Yang belum ada, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu itu. Okey, itu yang ketujuh tadi ya. Okey, sekarang yang ke-8. Yang ke-8 ketika minum air Zam-Zam. Yes. Ketika minum air Zam-Zam. Yes, sebelum tu lah. Sebelum ataupun sesudahnya. Lebih baik sebelum. Yes, lebih baik. Sebab kalau kita ketika minum air Zam-Zam nak doa macam mana? Tengah kita masukkan Allahumma. Tak boleh. Jadi sebelum ini air Zam-Zam. Jadi kita baca bismillah, lepas tu berdoa. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, ataupun minta apalah, berdoa kepada Allah dalam bahasa kita. Bahasa Melayu, ya Allah, aku ini dan sebagainya. Lepas tu minum bismillah. Ataupun selepas minum tak ada masalah. Sebab kata baginda Nabi, ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam ini bergantung kepada niatnya ketika dia minum. Dia ketika minum tu nak niatkan apa dalam hati? Nak minta kecantikan, minum air Zam-Zam. Nak minta kesembuhan, minum air Zam-Zam. Nak minta keberkatan kepada Allah melalui air Zam-Zam. Yes. Tetapi berkaitan dengan air Zam-Zam ni, biasanya doa kita adalah minta kesehatan, kesembuhan. Itulah. Takkan kita nak minta emas pula, nak minta perak, nak minta kereta. Ya Allah, aku nak minta kereta. Ya Allah, aku nak minta emas. Ya Allah. Tapi tak ada masalah lah. Boleh je, tak ada masalah. Okey, tadi yang ke-8 ya. 7 ke 8? 8. Okey, sekarang yang 9. Baik, yang ke-9 ialah ini sudah dijelaskan dan diulang berkali-kali. Bahkan ada dalam lift tu. Apa dia? Sujud ya, sujud. Dalam lift tu ada, dia ditulis. Tazkirah dalam lift tu. Iaitu doa dalam sujud. Dan ini memang yang terbaik. Sebab dia sebab dia berdoa dalam solat dan berdoa dalam sujud. Solat sebaik-baik kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebaik-baik ibadah, sebaik-baik fardu adalah solat. Dan apabila doa itu dibaca dalam solat tu, Masya Allah. Faqaminun ayyustajab. Dijamin diterima. Seperti mana tadi sudah dijelaskan hadis dia ya. Dan dalam sujud ni Allah Subhanahu Wa Taala paling dekat dengan kita. Jadi contohlah. Kalau dalam rukuk kita kurang khusyuk, dalam iktidal kita kurang khusyuk, bahkan di antara dua sujud kurang khusyuk, usahakan dalam sujud ni lagi khusyuk. Betul-betul khusyuk. Bahkan lebih khusyuk daripada kita dalam rukuk. Sebab ketika sujud ni memang kita dekat sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan kita, kita nak persembahkan apa kepada Allah? Itu kan? Macam kita kedatangan tetamu spesial. Dia menziarahi kita di rumah kita. Dia adalah yang di-Pertuan Agung ataupun presiden, wakil menteri. Kira-kira kalau dia menziarahi rumah kita, apa yang kita persiapkan untuk dia? Mungkin kita akan mempersiapkan tempat duduk yang indah, yang empuk, yang lembut. Kita akan mempersiapkan makanan, minuman yang lezat.
Begitu juga ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk, baca zikir, baca doa, seakan-akan memang ketika itu kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sujud itu ihsan. Ihsan, buat ihsan. Baik, sekarang yang keberapa lah? Yang 10. Okey. Ini lagi yang 10. Jangan lupa. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meninggalkan bacaan ni. Sebab kalau kita berdoa kepada Allah, baca zikiran ni, maka doa kita akan diterima. Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yes. Ini dakwahnya Dhunnun. Dhunnun tu siapa? Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau berada dalam perut ikan apa? Ikan hut. Ikan hut ikan apa? Hah? Ikan paus. Ikan hiu ke paus? Ikan lah. Ikan paus ke? Beliau ketika berada dalam perut ikan tu, beliau baca zikir ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Lepas tu kata begini Nabi, lam yada' biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Tidaklah seorang Islam meninggalkan bacaan tersebut, melainkan apabila dia membacanya, maka doanya akan diperkenankan. Masya Allah, tabarakar rahman. Boleh baca di awal ataupun baca di akhir. Dan yang terbaiknya ialah baca selepas kita memintakan hajat kita. Kita dah sebut kita hajat kita, nak ini, nak itu. Ya Allah, aku mohon ini, mungkin ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ataupun ketika kita lagi taubatkan kepada Allah kan, istighfar, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Setiap hari aku melakukan ni, sering gosip, sering macam ni dan seterusnya. Orang yang digosipin sudah mati kan. Kita nak minta maaf dia macam dah tak ni lah. Macam tak ada ni lah. Ya Allah, saya pernah fitnah dia dulu, pernah aniaya dia dulu, pernah gosip dia dulu dan sebagainya. Ya Allah, ampunilah dosaku. Aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Macam tu. Rayu doa Allah tu. Perlahankan doa kita, lembutkan doa kita. Sebab kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh? Baik, boleh, tak ada masalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sebab kita nak berdoa. Cuma kalau dalam sujud tu, hindarkan dari membaca ayat Al-Quran. Jangan baca ayat Al-Quran. Kecuali kalau kita niatkan berdoa. Tak ada masalah. Baca doa daripada Al-Quran dalam sujud tak ada masalah. Tapi jangan sampai niatkan untuk baca ayat. Sebab hukumnya makruh baca Al-Quran dalam sujud. Tapi kalau ayat itu berisi doa, dan ketika dia baca ayat itu meniatkan doa, tak ada masalah. Boleh. Baik. Okay. Tadi yang keberapa? Yang ke-10. Ni masih banyak lagi ni, Masya Allah. 10 je ya? Cukuplah 10 lah. Amalkan itu 10. Boleh amalkan 10. 10 tu dah banyak dah. Okey, saya sebutkan satu lagi ya. Lagi ni. Iaitu yang ke berapa sekarang? 11. Yang ke-11 iaitu apabila berlaku suatu musibah. Apabila berlaku suatu musibah lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dimakbulkan. Lepas tu ketika dia mendapati musibah, dia terus istirja dulu ya, membaca kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu dia baca Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa ini pernah dibaca oleh Ummu Salamah apabila
suami Ummu Salamah ni wafat, meninggal dunia, mati. Lepas tu dia baca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu dia berdoa, Allahumma ajurni, ya Allah, gantikanlah, ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan bagi aku ganti yang lebih baik daripadanya. Suami beliau dah mati, dia terus meminta pengganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Abu Salamah ni orangnya cukup baik, memang sahabat mulia. Mana ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu doanya Ummu Salamah ni diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Nabi pada beberapa hari terus melamar Ummu Salamah. Ni boleh bacalah. Siapa yang salah satu di antara tiga keluarganya mati, isterinya mati ke, suaminya mati ke, inna lillahi wa inna ilaihi. Ini contoh lah, contoh. Bukan semua ni. Kalau ada musibah lah, musibah kehilangan ke, musibah terkena rompak, waliyadzubillahi ta'ala, na'udzubillahi, semoga kita dijauhkan. Okey, tayyib. Nanti tolong admin untuk untuk tazkirah hadis ambil daripada waktu-waktu dimustajabkannya doa. Jadi anda tak perlu bagi tazkirah lagi lah. Okey, tayyib. Ada soalan tak sebelum kita tutup? Tazkirah cukupkan pada yang tadi ya. Tak ada tazkirah lagi. Ada soalan? Okey, tayyib. Tak ada, sebab kita dah cukupkanlah. Dah banyak kita belajar ni. Okey, apabila ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya murni daripada anda sendiri. Kalau ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Azza wa Jal. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.